إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, insya-Allah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan perbincangan kita dalam sebuah kitab yang bertajuk Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat oleh Al-Imamul Qurtubi. Panjang kitab ni Jadi sebagai mukaddimah, kita boleh lihat di dalam kandungan buku ini. Sebelum pergi ke kandungan, kita kenal sikit siapa Imam Qurtubi ni. Sikit-sikit je Imam Qurtubi luar akan nak bicara tentang dia. Kita kenal sikit tentang Al-Qurtubi. Sebelum tu, kandungan tu untuk muka surat 1 sampai 10 yang ada berkesempatan kitab nanti baca sendiri kerana itu adalah asas-asas pengetahuan hadis. Bukan malah nak baca, nanti buat kata kita 2 tahun, tapi kita nak ajar kaedah memaham hadis ni juga dengan ilmu khas. Kalau tak dibahaskan cara panjang, tak tahu apa satu. Jadi 1 sampai 10 ni insya-Allah boleh baca, tengok apa sikit-sikit, kerana dalam nanti apabila sampai pada perbahasan hadis, kita boleh sebut contoh-contoh yang ada. Contoh dia kata hadis masyhur, hadis ahad. Kita akan masuk juga sikit-sikit. Jadi kita akan masuk terus kepada perbincangan Imam Al-Qurtubi tentang rahsia kematian. Sebelum tu, siapakah Imam Al-Qurtubi? Ini orang panggil dia ulama besar daripada Spanyol atau Spain. Al-Imam Al-Qurtubi itu dia ambil daripada namanya Abu Abdullah bin Muhammad. Abu Abdullah bin Muhammad Al-Andalusi Al-Qurtubi. Abu Abdullah bin Muhammad. Kita panggil ahli tafsir Cordova. Cordova. Sekarang nama Spanyol lah. Semua orang pernah singkap di mana Cordova itu dan bagaimana kegemilangan Islam pada ketika itu di Cordova. Dan alhamdulillah berkesempatan Al-Imam Al-Qurtubi ini pada zaman kegemilangan Islam terdahulu. Bagaimanapun beliau pergi merantau juga di Timur Tengah, tempat di mana hasil kekayaan ilmu, pemasyhuran ilmu yang terbesar di dunia ini di Timur Tengah.
dan beliau pergi merantau di nama sebuah tempat namanya Khusaib. Khusaib tu di Mesir, ya, di Mesir, Asyut di Mesir. Dan yang mana Al-Imam Al-Qurtubi ni juga salah seorang daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar seorang alim dalam bidang ilmu Quran, sehingga beliau ada tafsir yang masyhur, Al-Imam Al-Qurtubi, Jami' Al-Ahkam. Okey, seorang pengarang tafsir yang masyhur. Bila boleh tafsir, boleh keluarkan tafsir Quran ni bukan jalan-jalan manusia lah. Hebat. Seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh, warak, dan juga kewarakan itulah bila beliau tulis soal hari kematian dan hari akhirat. Beliau juga disifatkan sebagai orang yang sangat zuhud. Dan hari ini kalau kita bicara soal orang yang ada pegangan ilmu tasawuf yang kuat, kita panggil arif billah. Dia panggil arif. Arif ni bukan nama orang semata-mata, tapi adalah panggilan kepada orang yang mana hubungannya dengan Allah sehingga dia meletakkan dirinya sangat takut, sangat mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktunya dihabiskan waktu ini dalam mengaji, membimbing orang, dan juga beribadah jalan Allah SWT. Dan antara yang orang kata yang selected ulama selain daripada membimbing manusia, selected ummah daripada ataupun ulama berbanding beribadah seorang kan, beliau juga rajin menulis. Jadi sebab itu beliau menulis Tafsirul Quran, sebuah kitab yang sangat besar, ada 20 jilid kitab Tafsir Qurtubi. Kita kenali dia dengan Tafsir Qurtubi, tapi kalau ikut dia punya judul bahasa Arab, Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran wal Mubayyin lima tadammanuhu minas sunnati wa ayatil furqan. Panjang lah ayat dia. Itu kitab Quran je lah. Kitab judul tafsir beliau, Al-Jami' lil Ahkamil Quran, himpunan hukum-hukum Quran, wal Mubayyin, dan juga penerangan bagi lima tadammanahu, apa yang ada dalam kandungannya itu, yang merangkumi huraiannya itu, minas sunnati, dia bawa datang melalui dengan sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran, hadis-hadis Nabi, wa ayati fil Quran, wa ayatil furqan, ayat-ayat Quran. Jadi huraiannya itu membabitkan hukum hakam yang ada dalam Quran, diterangnya itu melalui ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan cecalang kita baca Imam Qurtubi ni, penulisan beliau, orangnya masyhur, orangnya hebat. Dan kitab kita dah kata panjang sangat kan, tajuk tu, ulama kata nak kenal tajuk tu, kalau nanti sebut apa tafsir Imam Qurtubi, panjang benar nak sebut tu kan. Kalau sebut 10 kali pun tak tentu ingat lagi. Melainkan imam-imam kata budak ni ingat lah. Jadi ulama kata tafsir Imam Qurtubi, cukup. dia tempelkan nama tafsir sebut dengan Imam Qurtubi sebut. Salah satu tafsir terbesar. Dan juga ringkasnya banyak lagi kitab ditulis, termasuklah kitab yang kita baca ni juga dalam bahasa Arab asalnya. Dalam bahasa Arab kitab ni disebut At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta. Tu terjemahan dia. Rahsia di sebalik kematian kan. Kalau bahasa Arab dia At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa umurul akhirah. Rahsia kematian, umurul akhirah, dan perkara-perkara berkait dengan hari kiamat. Itu dia. Cuma itu bahasa Arab je lah. Kita tahulah sikit ujung pangkal, tahu bahasa mana, tiba-tiba ada terjemahan je kan. Tiba nama orang tulis macam Melayu tapi orang Arab nulisnya, mana itu kitab terjemahan kan. Nanti baca-baca lah sikit daripada depan tu kan, baru tahu terbit mana apa semua kan. Tapi tak adalah bahasa nak baca daripada depan ni. Cuma paling kurang kita tahu mana ujung pangkalnya. Itu dia. Jadi beliau wafat ni sekitar tahun 671. Ulama ni adab dia, kita tahu dia mati bila. Dia mati bila baru kita tahu. Dia punya nisbah dengan zaman sekarang 1445 Hijriah. Beliau wafat ni dia Husain, dia mati pun di Mesir. Dia mati pun di Mesir pada tahun 671. 671 Hijriah. Jadi alhamdulillah kita berhadapan doa yang 671, sekarang dah 1445. Berkatnya perbahasan ulama ni mati beribu tahun pun
masih ada orang membaca perbahasannya. Itu tanda keberkatan ilmu dan keberkatan umur beliau. Itu dia. Kitab hari ni orang menulis, kadang-kadang bukanlah nak nyalahkan semua orang menulis, tapi hari ni lately orang menulis pun nak ambil royalty, nak ambil itu kepentingan kewangan. Tapi ulama dulu tak kira, nulis yang penting sampai. Sebab tu hari ni beza kan, kalau orang dapat manfaat hari ni, macam mana nilai kita baca surat khabar hari ni? Surat khabar keluar hari Senin, hari Rabu tak nak baca dah, Selasa orang bukis selemak dah. Menunjukkan surat khabar tu bukanlah tak ada faedah kan, tetapi sekadar perkhabaran biasa. Tapi kitab para ulama ni, kitab tafsir dia 20 jilid. Kalau tak sebut 20 jilid, kita pun tak tahu ada 20 jilid. Jadi saya, tuan-tuan, tak mampu baca pun kitab sebesar itu, tetapi sudah pun dimudahkan perbahasannya melalui para ulama-ulama yang ada selepas pada itu, yang membaca dan memecahkan uraiannya secara ceraian itu sampai ke kita dah mudah. Apa huraian itu ini? Ulama-ulama ni kitabnya besar-besar, tetapi keluar daripada tajuk saja kitab tu. Saya ingat lagi, Fi Zilalil Quran, oleh siapa tulis Fi Zilalil Quran? Ingat tak? Fi Zilalil Quran. Pernah dengar kitab tu? Di bawah naungan awan. Di bawah Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Al-Imam Syed Qutub. Syed Qutub. Beliau tulis Fi Zilalil Quran, berapa jilid? Kurang lebih 4-5 jilid. Tengok cetakan jenis apa. Tapi satu tajuk dalam kitab tu jadi tesis PhD. Punyalah kaya dia orang punya cara penyampaian ilmu tersebut, sehingga nak diambil hanya tajuk-tajuk dalam yang kecil tu pun jadi tesis PhD. Kita boleh keluar lagi manfaat daripada perbahasan tajuk-tajuk tu. Dia macam Quran lah. Quran simple. Kalau kita tengok mushaf Quran besar mana, itu je kan. Yang dihuraikan makna perkataan tu Qurtubi, Al-Imam Qurtubi 20 jilid. Menunjukkan kekayaan hasil mahsul dan warisan ilmu ini, kerana lebih-lebih lagi Quran itu datang daripada Allah Ta'ala. Begitu juga ulama, bila penghasilan ilmu yang ada pada perbahasan kitab mereka akhirnya besar. Begitu juga Imam Syafi'i, asal kepada penetapan kitab beliau yang menjadi rujukan dalam perbahasan fiqh Syafi'i kan. Kitab dia sebut Al-Um, betul je, Al-Um kan, pernah dengar kan Al-Um, kitab Imam Syafi'i. Berapa jilid sangat, tapi kan sebablah dia perkataan dia tu, dia panggil istilahnya perkataan yang ringkas tapi padat, orang Melayu kan. Bila nak keluarkan kepadatan kalimah tadi tu, boleh dihurai lanjutan daripada perkataan Imam Syafi'i itu, sehingga ada satu pembahasan ulama, dia tulis pembahasan kitab mazhab Syafi'i, dia panggil Nihayatul Matlab oleh Al-Imamul Haramain Al-Juwaini. Ya Allah, kitabnya 2 baris lebih daripada dekat 50 jilid. Dia punya hurai tu, kayanya bahasa yang ada pada mereka, kayanya ilmu yang ada pada mereka. Sampai lagi kita balik hari ni nak faham Syafi'i, faham fiqh Syafi'i, daripada sebesar-besar tu dia kecilkan balik, cik dapat balik ke kita hari ni, ambil balik kecil. Jadi kita pula tugas kita nak fahamkan balik supaya luasnya pembahasan fiqh tadi tu daripada kecil besarkan balik. Lepas tu ikut level dan juga martabat ilmu tadi tu. Jadi kita hari ni bila nak tahu fiqh bab sembahyang, kita tahu sebahagian kecil saja, tetapi bila kita dah belajar ni tanpa berhenti, lama-lama kita akan tahu. Sebab tu orang kata belajar ni lama-lama makin bodoh, bukan makin jodi. Sebab apa? Konon yang dah tahu sikit tu, bukan tahu sikit, banyak lagi yang tak tahu. Siapa yang merasakan bila dia belajar tiba-tiba dia makin pandai, itu sebenarnya hakikatnya teruk-teruk kejahilan diri. Dia tak tahu yang diri dia tak tahu. Okey lagi kalau orang tu tahu bahawa diri dia tak tahu. Dia cakap ni, itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Lebih baik tahu yang diri itu tak tahu daripada tak tahu diri itu tak tahu. Yang jadi masalah itu. Dah tahu diri itu tak tahu, tak berusaha nak jadi orang yang tahu. Baik, selesai. Kenal sikit pada penulisnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Adab sebagai kita nak baca sesuatu ni, kita sedekahkan dulu pahala bacaan Fatihah dan doa kebaikan kepada penulis. Jadi penulis ni
dan juga bukan sekadar penulis, bahkan orang yang menterjemahkan kitab ini kepada kita untuk dapatkan perbahasan, dapatkan kebaikan kepada kita. Jadi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassatan wa ila ruhil marhum al-musannif rahimahullahu ta'ala lil Imam al-Qurtubi. Sya'ilillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga sebelum kita belajar masuk kepada pembahasan kitab baru ataupun membaca buku baru, maka kita kena doakan setiap kali nak butir-butir perkataan yang keluar daripada kalimah ataupun ucapan-ucapan penulis ni, ataupun kalimah-kalimah ataupun penulisan-penulisan penulis ni, kita akan sebut satu doa yang diajar oleh para ulama kita, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Okay, bila saya sebut katakan wa nafa'anallah, moga-moga Allah beri manfaat kepada kita dengan ilmunya, bi'ulumihi fid daraini, dunia dan akhirat. Amin. Bila saya cakap amin, tu pun amin. Okay? Ya, saya cakap lagi sekali, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi kita doakan untuk kita dan juga penulis lebih baik kebaikan. Itu min adab daripada baca kitab-kitab ulama ni. Jadi tuan-tuan belajar banyak kitab-kitab ulama ni. Cuma adab-adab ni semakin menjauh kita, macam mana sikap kita dengan ilmu. Sebab kita biar mengaji sikit tapi berkat dapat, kan? Kita banyak mengaji tapi apa pun tak dapat. Lebih baik kecil sikit tapi banyak dia punya berkatnya. Ulama-ulama dulu gitu. Baik. Okey. Buka surat 13 boleh Zul? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat mengenai kematian dan urusan hari akhir. Larangan mahukan kematian kerana penderitaan dan kesusahan hidup. Allah Ta'ala tak bagi. Kita minta dengan Allah Ta'ala, udah rasa sakit sangat ya amat-amat, penat sangat ya amat, matikanlah aku ya Allah, matikanlah aku ya Allah. Ini Nabi memang Nabi tak bagi. Nabi memang tak bagi. Tengok hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sesungguhnya janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya suatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, hendaklah dia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagi aku, matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi aku. Dia kena ada dia punya konsisten, minta Tuhan bagi hidup dulu, baru dah tak boleh hidup baru mati. Bukan berlaku juga pada, ada tak kisah sini? Kisah ni pernah berlaku kepada ada pembahasan akan datang ada kisah sahabat. Jadi lain hadis, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang lain, okey, la yatamannayanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'minu 'umruhu illa khaira. Janganlah siap kamu tu minta kebaikan sebelum ajal menjemput kamu. Kerana bila mana seorang kamu tu meninggal dunia, maka amal kebaikanmu akan terputus. Sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin adalah menambah kebaikan mukmin itu sendiri. Baik. Itu yang kedua. Lagi dalam riwayat yang lain, jangan kita minta nak mati ni. Jangan minta nak mati sebab dah penat, sakit sebagainya. La yatamannayanna ahadakumul mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira wa imma musian fala'allahu an yasta'tib. Janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian, kerana jika ada adalah orang yang suka melakukan kebaikan. Jika adalah orang yang suka melakukan kebajikan, maka boleh jadi dia akan terus menambah kebaikan. Jika dia adalah seorang yang sentiasa melakukan perbuatan dosa, maka boleh saja dia bertaubat.
Dan lain sekali diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah pesan lagi dalam satu riwayat yang lain, la tamanna'ul mauta fa inna hawla matla'i syadidun wa inna minas sa'adati an yatula umrul 'abdi hatta yarzuqahu Allahu illa al-inaba. Janganlah kamu mahukan kematian, kerana keadaan kematian itu merupakan satu yang amat dahsyat. Seorang hamba diberikan usia panjang, Allah berikan kesempatan untuknya bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kalau tengok semua hadis ini dimulakan dengan perkataan yang hampir sama, betul? La yatamannayanna ahadukum. Jangan kamu cita-cita nak mati. Ada 3 riwayat menggambarkan hadis ini disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh orang yang sama, ulama-ulama, dengan keadaan ataupun maksudnya lebih kurang. Bila sebut hadis mutawatir, hadis ini jaringan rentetan hadis yang sahih yang boleh kita pegang. Hujahannya kuat. Apa intipati penyampaian periwayat ini adalah benda yang betul, benda yang paling kuat. Tidak boleh dipertikaikan apa pernyataan dalam tu. Itu dia. Maka hadis mutawatir ini tidak ada isu-isu teknikal yang berlaku kepada siri periwayat tu. Daripada Nabi tu, bila nak sampai kemahnya, dia punya kebaikannya, betulnya pada kita tu, dia punya ketepatannya itu adalah persentage yang sangat tinggi. Of course lah 100% mulut Nabi sendiri pada sahabat. Tapi bila sebut mutawatir ni, kita kena imani dia bahawa tidak berlaku pemalsuan langsung pada ayat ni. Keseriusan Nabi SAW cakap soal jangan minta nak cerita mati bila sakit, menunjukkan keseriusan kepada kita. Jangan kita pada hari ini berharap untuk mati dalam keadaan sakit. Kita tengok teladan-teladan yang diberikan, kalau bukan kepada para sahabat sekalipun selepas diingatkan Nabi, begitu juga berlaku kepada Rasul-Rasul terdahulu. Nabi Ayub AS, yang Allah kurniakan kelebihan kepadanya, Nabi Ayub AS dapat segala-galanya. Isteri dapat, anak 12 orang, tanam-tanaman subur, haiwan jadi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala uji sekali pada dia. Apa jadi pada Nabi Ayub AS? Allah hilangkan sikit demi sikit daripada tanaman hasil mahsul yang banyak tu, hilangkan disebabkan ujian Allah beri pada dia. Bila hilang tanaman, bila hilang semua, sempit dada Nabi SAW. Sempit dada Nabi Ayub AS mengenangkan demikian. Maka tercetuslah benda yang berlaku. Hari ini tak mampu nak survive hidup dan sebagainya. Allah tarik seorang demi seorang. Kerana apa? Nabi Ayub pula berlaku sakit pada diri dia. Musibah berlaku pada diri dia. Musibah ni terbagi pada 2. Musibah dengan bila wasitatillah, bukan dengan wasitah Allah Ta'ala. Ataupun yang kedua, maksudnya bukan dengan apa yang langsung. Musibah yang pertama ada hubung kaitnya, perantaranya ataupun faktornya langsung Allah beri dan kita tak dapat nak elak. Ada musibah dalam bentuk perantara, maksudnya kita hari ni boleh mengelak. Itu maksudnya, yang boleh dielakkan musibah tersebut, yang tak boleh dielakkan. Musibah dari sudut sakit, antara yang tak boleh dielak. Mana ada orang tak sakit? Mana orang tak sakit? Tiba-tiba pup datang, asalnya rasa sakit geli tekak. Geli-geli. Apa-apanya ingatkan geli je, minum air apa tak sakit batuk rupanya nak datang lepas tu. Kan? Lepas tu juga orang kena serangan, orang kena angin ahmar, orang kena heart attack. Asalnya sikit je. Apa dia? Rasa macam dada tu sempit. Ingat dada sempit ni gerun ke, debur ke, apa nama, letih sangat ke, apanya dia tak sedar. Itu petunjuk dengan kata ujian Allah Ta'ala bagi lebih pada tu lah, kan? Maka benda-benda tu tak boleh tidak, maka itu tanpa perantara. Nak datang tu datang je. Musibah yang kedua disebabkan kita hari ni mungkin puncanya faktor-faktor luar yang datang. Kita boleh telak, boleh tidak. Contoh, kita tak cakap pasal dengan orang, okey, tapi hari tu kezaliman kita, keingkaran kita, keburukan kita dah cerita orang labun ke kita, orang balas balik ke kita, akhirnya orang bantai kita sampai dia down, demam kita, demam kita bila orang cerita buruk tentang kita, bila orang cakap tentang kita, bila orang kenakan kita balik. Sebab apa? Punca kita. So musibah ni dua benda yang boleh kita serah, redha dan tawakal pada Allah Ta'ala tu. Musibah yang tak ada perantara ni,
Sebab benda tu menunjukkan kelemahan hamba, kelemahan kita. Kalau kita sesa kuat, percaya kita akan bercakap macam mana Firaun cakap. Firaun pun cakap sebelum Allah Ta'ala beri saat kematiannya yang mungkin di sebalik kebanggaan dia tu kan. Betul, dalam riwayat Firaun tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Dia rasa aku ni betul lah, memang somebody lah katanya. Itu hebatnya dia rasa dia sakit. Tak muda-muda, tak tua-tua tu, tak makan usia. Ini ramai orang kita tak makan usia, umur 60, 70. Tapi saya gerak orang. Tapi Allah nak tarik nyawa tu, tak kira muka muda ke, muka tua ke, sama je. Sebab benda tu musibah tanpa pantara, dia datang terus ya. Sebab tu kita kena ada sikap kebergantungan, tawakal. Tapi dalam masa tawakal tu kita kena ada daya usaha juga. Bukan tak ada daya usaha. Sebab ada benda Allah jadikan pembahagian kehidupan kita ni, dia ada al-akhdhu bis sabab. Setiap sesuatu dia punca, ada sebab dia. Itu kaedah hukum akal yang kita pegang selama hari ni. Bila Allah datangkan akidah kepada kita, datangkan daya usaha yang kita kena buat, akal yang berfikir, maka kita kena cipta juga satu benda supaya menguatkan proses tawakal tadi tu. Usaha lah juga. Sebab tu daya usaha ni, kerja buat kita jaga diri ni, soal sebelum sakit, sebelum apa ni, Nabi suruh kita tengok, belajar daripada analogi kisah kehidupan burung. Kita pun Nabi suruh tengok burung. Kita pun Nabi suruh tengok burung. Contoh apa burung? Kalau siapa dapat jejak lah burung malam hari, memang kemai. Kecuali burung patah sayap, duduk bawah lantai, bubuh atas sayap, itu pun kita jumpa burung. Tapi kalau lah kita hari malam boleh jumpa lagi burung, hebat kita. Burung ni malam tidur, tapi cerah sikit, terbit matahari, baru terbit. Orang kata bukanlah tegak matahari lah, fajar kadhib lagi kan, baru kekuningan awal, dia dah keluar cari rezeki. Dia pergi cari komuniti dia, contoh mak ataupun pak cari, pak mak burung lah kan, pergi sangkar, pergi apa, maka dia akan keluar cari kan. Bila cari dia akan balik dan dibawa pada makanan sekian. Itu lazim burung. Jadi dia kata kita rezeki manusia ni tak cukup tawakal. Doa, ya Allah luas rezeki, Allah luas rezeki, Allah rizqan wasi'ah. Tapi dah haram hari Sabtu Ahad tak ingat dunia. Tak ingat dunia, pejam lah. Bangun tu sedar tengah hari, ya Allah luaskanlah rezeki, ya Allah. Senang dia tawakal. Tak boleh. Tapi percayalah, kita punya sikap kena juga ungkap je tu. Sebab kita ada kebergantungan dengan Tuhan, kerana dia pemberi rezeki. Kita bukan macam Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Dia pernah debat benda ni, dua beranak, dua seperguruan ni kan. Imam Malik belajar dengan Imam Syafi'i. Yang ni nak cerita sebelum cerita kematian. Banyak orang letak kematian ni seolah-olah bila Tuhan dah datang ke dia, maka dia akan serah diri, tak langsung, tak nak usaha, tak nak apa dah, langsung tak nak berusaha untuk menjadikan doa pada Allah biar panjang umur lagi, biar Allah beri keajaiban dalam soal kebaikan lagi, boleh ditambah kebaikan. So tu yang kaitkan dengan usaha dan tawakal ni kan? Nak kena faham betul cara kehidupan kita hari ni, nak betulkan balik. Jangan kamu cita-cita nak mati kan? So kebergantungan kita sampai hujung nyawa masih ada harapan. Sebab tu kita hari ni lebih-lebih orang yang sakit tu pun kena letak positive thinking. Apatah lagi kita yang ada pergi ziarah. Sebab tu pergi ziarah hari ni, kita tak sambut ziarah, kita tak sebut kata ziarah, tidak. Dalam bahasa Arab, orang sakit kita panggil iyadah, bukannya ziarah. Ziarah ni nak pergi orang kahwin, kita bagi ucapan terima kasih, tahniah, yang memberi keseronokan kepada dia untuk lebih hidup, lebih sempurna. Kita pergi orang sakit teruk, atau orang sakit, istilah yang digunakan dalam bahasa Arab panggil iyadah, iaitu kita berikan harapan agar dia kembali menemui kesihatan. So datanglah kat situ untuk datangkan, betulkan motivasi diri dia balik kan? Motivate orang tu balik, kamu sembuh, jangan risau dah. Ini datangnya pun orang sakit, mak saudara awak dulu pendek juga kan? Tapi 3 minggu boleh tahannya. Kamu dah kira kalender bagi 1 bulan, 1 bulan 10, 14 hari je lah awak ni
Datang orang kedua, macam mana abang yang 14 hari je lah kot. Nampak cara kita downkan orang. Jadi dia apa dia? Setiap hari dia mikir, ya Allah tarik nyawa aku, ya Allah biar aku ni tengah baik, tengah elok ni. Tum lepas hari ke-15 Dato' cakap boleh balik. Apa? Banyak perubahan. Masa tadi dia barat nak mati je. Itu kan kerja kita. Sebab musibah yang datang yang betul sakit itu bukan dia tak. Jadi Tuhan yang maha beri tanpa kita perantara kita. Dia boleh tarik bila-bila masa. Betul orang stage 4 kanser, apa pun jadi kanser, sangka memang dah habis hujung nyawa dah. Berapa ramai kot sembuh dengan usaha yang dibuat kan. Menunjukkan benda tu bukan dengan antara kita, melainkan benda tu kita bikin dia datang. Tu yang kata musibah dengan tanpa dengan perantara tu kan. Itu kita yang cari. Itu kita cari. Orang dah kabur makan itu, buat ini haram lantak. Usaha ikhtiar cara ini lantak lah. Kau nak mati tu matilah. Salah tu orang fikir tu. Salah saya fikir. Baik. Sebab ni jangan kamu nak mati, Tuhan tak bagi. Nabi kena pesan orang itu. Baik. Jadi Imam Malik tu cerita macam mana? Dia masa perguruan cakap macam mana? Dia bersyarah. Kita ni manusia ni, kata Imam Malik, tawakal je pada Allah Ta'ala. Rezeki tu dia pegang. Kunci rezeki tu, pembahandaraan rezeki tu dia pegang. Cukup time dia bagi. Sampai masa hantar malaikat hantar. Imam Syafi'i kata, mana mahu burung pun keluar-keluar cari ke tidak, biar dia tidur seharian. Sebab Tuhan akan datangkan rezeki tu. Tapi apa yang kita perhatikan, makhluk tak berakai dia pun tiba-tiba pagi cip keluar. Menunjukkan dia ajar pada kita supaya manusia, benda yang tak berakai, buat contoh teladan kepada yang berakai. Tujuan tu tengok, suruh orang berakai tengok. Tu tujuan Allah jadikan makhluk itu. Imam Syafi'i kata, aku pegang pada kena kerja baru boleh rezeki. Imam Malik kata, tak semesti. Kalau Tuhan nak bagi tu bagi. Syarah berdebat dia berdua ni. Berdebat. Tapi Imam Syafi'i kata, apa itu? Terima kasih atas ilmu. Bagus, adab tinggi. Ini job kita. Kita kalau mengaji ni, Tok Guru cakap lain, kita cakap lain, tak nak mengaji dengan orang tu dah. Adab tak jaga. Imam Syafi'i terus, walaupun berselisih pandangan. Sebab dia ada kelebihan ilmu dan kita beri kehormatan. Pastinya Allah dah turun dan tentukan darjat antara kita. Silap, salah tu normal manusia. Darjat dan adab itu yang menjanjikan keberkatan ilmu tu. Imam Malik cium tangan, terima kasih atas ilmu ni. Walaupun debat macam dia nak benar. Balik. Tengok orang mikul di atas bahu roti kan. Begitu kesian kan Imam Syafi'i tengok kesian kan. Benda yang mikul ni berat roti. Bawa orang tua, orang muda. Dia pun mikul sampai balik rumah. Orang itu buka roti makanan lah kan. Dia kata nak ambil dua portion lah. Imam Syafi'i kata terima kasih banyak. Terfikir orang masa tu, kan dia kata dah, kalau aku tak angkat ni tak dapat roti. Dia kata begitu. Kalau tak angkat ni tak dapat. Dia pun tak sabar-sabar sembang dengan Imam Malik ni. Nampak tak Tuhan bagi ni. Dia pun pergi lah. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam Imam Malik. Apa hal? Kau kena balik tadi? Nak bagi hadiah. Hadiah apa ni? Orang bagi. Ni nak ngabur kata guru ni. Nak cari rezeki, nak dapat rezeki, tolong orang dulu. Aku Tuhan hantar dengan cara orang datang nampak susah nak angkat beban, aku tolong. Imam Malik kata, kalau gitu aku pun betul. Aku kata tadi tawakal je, aku tak gaduh angkat, tapi orang yang hantar rezeki kat aku. Jadi kedua-duanya betul. Jadi matlamatnya bila baca cerita tu Imam Malik kata, aku tak payah nak buat tolong apa, kamu yang hantar makan kat aku. Dia pun kata, ya tak ya juga. Jadi dua-dua betul. Maka hari ni itu sikap umat Islam yang ada pergantungan dengan Tuhan. Imam kita kena ikhtiar, kita kena buat atas daya usaha. Logikanya macam tu. Tapi ada benda di sebalik kekuasaan Allah Ta'ala. Kamu tak buat pun Tuhan datangkan. Yang penting jaga kebergantungan dengan Tuhan. Jadi kelebihan Imam Malik, dia ada kebergantungan Tuhan tu kuat. Dia tahu kalau dia buat apa-apa sesuatu dia akan datang, rezeki akan datang. Jadi kita kat mana? Kita antara persimpangan dua tu. Kita siapa? Hebat sangat ke ibadat kita? Kita siapa? Kita mesti kerja atau tidak? Itu persimpangan kita fikir. Kalau kita rasa tak kerja tak ada duit, haram, pergi cari kerja. Tapi kita rasa yakin duduk saja ni datang. Sebab apa? 2 hari dah orang datang ni. Yang penting salawat 1000 kali, silakan. Sebab ini orang Islam tawakal. Okey? Tapi bukan wajib dalam soal itu.
Cuma kena ada daya usaha. Sebab tu akal Allah bagi ni cara fikir. Pengkisahan para ulama dulu dihayati tu supaya kita sedar diri. Itu dia. Baik, selesai. Hakikat kematian para ulama. Ya Allah, dah isyak punya. Dah isyak dah. 3 minit dah. Ni ke? Oh, jam saya cepat. Sikit lah kita baca. Nak lakah balik bukan ke mana esok cuti. Kan? Nasi goreng tu lambat pastinya. Ya. Para ulama. Sikit lagi kita baca lebih 840 atau betul-betul lah. Kalau tak puas pula baca. Dah lah nak datang pun jarang. Semua tak dapat. Waktu special 20 setiap 30 kan. Setiap 30. Kena ke minggu orang tempat lain ada, susah juga. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang. Kematian ni bukan habis-habis gitu je orang tak. Dan tidak akan ada lagi kejadian setelah itu. Tetapi kematian adalah terpisahnya hubungan roh dan juga badan. Bertukar atau berpindahnya satu keadaan ke keadaan yang lain. Suatu tempat ke tempat yang lain. Dan kematian adalah salah satu musibah paling besar berdasarkan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahsibunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadata Allahi inna idzal laminal athimin. Al-Maidah 106. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Wahai orang beriman, bila mana salah seorang antara kamu ni berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan kematian, maka hinal wasiyati ithnani. Jadi kamu kena wasiatlah. Hendaklah wasiat tu ada pada 2 orang. Dawa adlim minkum. Ada 2 orang yang kamu kena wasiatkan dia. Dan sifat orang yang saksi kamu kepada yang kamu nak letakkan wasiat itu adalah adil di antara kamu lah. Okey. Au akharani min ghairikum, ataupun yang berlainan agama dengan kamu. Okey, ini contoh. Okey, kalau orang tadi tu bukan Islam, mak Islam atau anak Islam, datangkan satu perkara yang mensabitkan keadilan. Keluarga tu ada memang dari hukum syarak penyaksian ni mesti Islam lah. Tapi kalau dalam hubungan kekeluargaan ada ni, kalau nak libatkan keadilan dalam beberapa keputusan, kalau maknya tu Islam, anaknya ataupun maknya bukan Islam, anak-anaknya Islam sebagainya, boleh panggil. Ataupun sebaliknya, maknya Islam, anak tak Islam, panggil untuk keadilan, pengagihan dan sebagainya. Kalau dia bukan Islam, tak tertakluk dengan hukum wasiat, tak tertakluk dalam hukum faraid, tak tertakluk, tapi mereka tahu apa yang mereka akan perolehi. Sebab itu yang disebut ada hubungan yang berkaitan dengan adil dari sudut Islam, adil bukan Islam, berlainan agama. Jika kamu nak dalam perjalanan di muka bumi ni, jika kamu dalam perjalanan muka bumi ni lalu kamu ditimpa bahaya kematian, okey, Allah Taala sebut fa idza asabakum musibatul maut, bila kamu dapat kematian, kamu tahan keduduk saksi itu setelah solat. Hendaklah kamu tahan, tahsibunahuma min ba'di salati. Kamu dapatkan 2 saksi tadi agar keduanya itu bersumpah dengan Allah. Jika kamu ragu-ragu dengan berkata, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga sedikit demi kepentingan seseorang. Artinya keseriusan soal kematian ini, kalau kita pada ketika itu rasa macam dah sampai masa, setiap orang, kita tak tahu macam mana orang rasa saat kematian, maka ketika itu kita kena bertindak, berusaha ke arah persiapan selepas mati. Dengan adanya soal bangkitnya soal wasiat tadi, soal apa-apa, maka ketetapan wasiat ini, ini cerita secara umum. Wasiat dalam pembahasan fiqh dia tak lebih daripada 1/3 saja. Tu kena ingat. 1 ke 2/3? 1/3 kan? Sulus. Okey, jadi kita ini dalam masalah fiqh, kita dalam fiqh je. Ini umum. Okey. Walaupun mak ayah kata, ini hak kamu, ni aku wasiatkan. Okey.
lebih pada harta yang penting kan. Maka dalam hukum syarak, kalau tertentu hari ni orang tu ada adik-adik bukan Islam, maka wasiat portion orang Islam tu dapat 1/3 tu tak lebih. Ada pun adik-adik yang lain tu kena faraid baru hukum faraid semua. Wasiat tak lebih ada jumlah dia. Itu je portion dia, tak lebih pada tu. Tu dalam pasal fiqh ni umum. Jadi walaupun dia kaum kerabat dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya demikian itu kami termasuk orang yang berdosa. Jadi maka apa kata ulama, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, itu lalai dalam menghadapi kematian. Ini dalam ayat ini secara keseluruhan kita nampak keseriusan manusia bila dia berhadapan dengan musibah kematian. Sebelum tu Allah dah bagi petanda kepada diri dia. Sebab itu hari ni kalau ada rezeki nanti bacaan-bacaan kita akan datang, bahkan ditulis oleh para ulama terdahulu, 100 hari sebelum menuju kematian kita dah dapat tanda. Seorang orang tu rasa kita tak tahu, 10 hari kematian kita dah ada insting benda tu. Insting tu datang, mesti ada. Saya alhamdulillah Allah uji dalam bentuk kematian ni berlaku pada kedua-dua ibu dan bapa saya. Mak ni dapat macam redha lebih sikit sebab saya nampak dia punya progress. Sakit tu 3 bulan kan, sikit. Tapi apa memang tak expect. Expect apa tak expect. Cuma dia punya insting tu lekat dan kuat. Hanya pak saya lah, orang lain wallah alam lah. Satu, dia tak minta. Dia waktu itu 2 tahun terakhir sebelum dia meninggal, dia ke Mekah. Setiap hari dia doa biar dia mati dekat Madinah, ataupun dia mati di tanah suci lah. Boleh tak orang minta mati di tanah suci? Dia nak mati sendiri. Itu adalah khas lain, dapat lain. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi memang suruh kita berdoa mati di sana. Matilah di sana kerana ada kelebihan, tanam sama pakai. Itu tak masalah. So apa yang dibuat oleh pak saya tu, bagi kita, bagi anak-anak, kata doa lah benar. Apa kita kan calang bangun malamnya puluh-puluh tahun tak mati. Bila dia kata aku nak mati sana, dapat ni rasanya. Doa benar. Itu bila nak pisah tu, Allah ibarat macam tak jumpa dah lah, walaupun 2 minggu. So kita tahu macam mana rupa itu. Kata insting setiap orang mesti tahu macam mana orang cakap tu. Hari demi hari tengok update WhatsApp, gambar tengok sampai sana kuat gambar ni. Hidup ni sihat ni. Sihat. Tengok betul sampai balik. Ucapan bila sampai ke airport, apa katanya? Ada lagi rubah weh. Ada lagi aku. Aku ingatkan dah habis sana. Kata dah tak ada, dah Tuhan bagi lama lagi. Apa dak buat kayuh je lah apa yang patut. Balik-balik tu ada macam-macam tampil. 3 kali kena high tech. Dia lambar kepada kenduri dia adik kemah, begitu dah. Bantai hanya makan lauk pengantin. Dia lauk orang dia, tapi dia nak ambil minyak ayam lah apa balik. Sedut punya sedut. Ngadu aku sakit hati terus tolak cakap lintang. 2 minggu layan dia cakap lintang sampai ke Manjung, sampai ke Ipoh. Okey, elok balik. High tech sekejap je kan. Buat angiogram. Lepas habis angiogram, confirm 70% sumbat. Dia bagi sekali 70% sumbat. 70% sumbat. Awak kata apa kan? Apa kata doktor? Apa jangan bagi bawa kereta langsung, kereta motor betul-betul. Dah dia diam seorang, mak mati awal lagi lah. Siapa nak ngira kan dia? Tu je. Pak jom mau duduk Ipoh. Cawak duduk Ipoh. Apa orang jangan ke rumah kamu, aku boleh berjalan. Adik-adik pun disiplin. Dia kata kamu pergilah tengok apa lah. Saja tak bagi, sorok kunci motor seminggu. Ya amat-amat susah. Adik-adik yang pergi hantar, pergi mayang 5 waktu. Dia kata, larat kau buat apa ni sampai kau mati. Dah elok ni, aku segar, aku berlari. Dia rambat, dia fit. Bukit Larut Taiping tu hari-hari dia main askar kan. Jadi kita okey ni. Dalam okey, biarlah kebebasan bagi pada dia. Hari Raya Aidilfitri tahun 2021. Lepas kuliah subuh, saya kuliah subuh, dapat telefon masuk. Abah, apa ni? Abah, aku ni sakit dada pula. Dia seorang. Abah, apa tu? Kat mana? Di hospital kan ni. Kau mari kalau 88 mari. Apa kita sakit dada? Rupa-rupa sampai rumah, udah penuh pun. Esok raya. Yang raya terkejut tu. Udah penuh apa nama buluh lemang, bantainya masuk hutan. Pergi takik buluh lemang bagainya. Saya kata ya Allah, berapa bulan pun dah rendam.
Pantai-pantai, tapi dah rasa sakit ada pagi turun di hospital sendiri, naik motor. Naik motor. Kita tanya apa? Naik motor. Tak ambil panggil jiran. Aish, nyusah korang dengan lalu. Kata masa naik motor apa rasa? Udah peluh-peluh lah pada pagi sejuk. Kata orang tua ni. Kita pun pergilah saya. Habis selesai keluar semua pergi tengok. Kedua, heart attack. Dia rasa sendiri masa ngirakan pagi raya. So raya. Raya pula raya terkejut pula tu. Bantai malam tu lah kena buat semua. Okey. Jadi ketiga, sebulan sebelum raya haji tahun lepas. Itu memang penyudah. Adik balik-balik tengok keras depan bilik ayah. Ketiga. Keras bilik ayah. Faham ayah tidur bilik ayah ni. Adik 6.30 balik sekolah kafar. Pegang-pegang dah sejuk. Dia tengok adik kata dah habis. Saya waktu tu maghrib lagi kuliah. Abang kata, abang dah bergerak mana-mana? Belum. Baliklah. Ayah dah tak ada. Terkejut pokok semua. Senang yang amat-amat. Jadi yang saya nak cerita bukan itu. Insting ni, saya pun biasalah dia tunggu saya balik. Abang yang pertama uzur, kaki potong. Abang kedua di Sarawak. Kita lah ketiga turun. Buatlah kerja semua. Urusan-urusan. First kali urusan kaitan itu, ini balai polis berbagai selesai. Cerita orang kubur pula. Ayah saya ni kebetulan dia memang orang kubur. Dia memang khairat kematian punya orang. Bos kematian di sana, kat Teping. Kat taman dia dengan dia punya NGO dia tu. Dia urus orang mati. Rupanya satu, ada duit dalam poket jubah yang dia selalu pakai. Biasalah apa ni, kamu faham lah, dia dah pesan kat awak, masa mati kain kapan aku, jubah aku jangan pakai, jangan lupa sorban aku. Rupanya masa kami urus malam hari tu, kami masuk biliknya, duit kubur ada dalam poket, password kad bank dekat dalam poket, baju pakai untuk waktu kapan ada dalam poket, all in peringkat penuh lengkap. Jadi saya dengan adik tengok, nampak alhamdulillah lah kita dapat rezeki apa soleh. Tuhan bagi rasa itu dan ini. Susun cantik semua A to Z. Yang menariknya bila saya telefon SU dia lah, nama Jizul. Jizul, macam mana apa ni? Aku malah nak cakap, tambah tertoyok. Apa kamu siap cakap semalam? Zul, standby, esok kita ke kubur. Rupanya bawa dia. Tapi tak cerita siapa mati, tapi khabar. Tadi aku tak boleh terima lagi dia cakap tu. Rupanya dia kata. Jadi gitulah ceritanya. Balik apa tu, esok habis saya kubur, pergi jumpa orang kubur. Dia kata, komen, apa komen ni dulu datang ziarah mak komen ni setiap hari Jumaat dia pergi. Entah apa mimpinya dah 2-3 minggu ni, hari-hari datang kubur. Hari-hari datang kubur. Siapa macam tu, kemudian dia seorang diam seorang di tepi tu. Hari-hari. Jadi itu insting yang kita pun tak tahu. Benda tu lepas mati baru tahu. Tu pun siapa tahu lah. Siapa tahu lah. Jadi Allah Ta'ala ni hakikat kematian dia bukan soal perpisah habis gitu je. Yang patut kita belajar dalam soal itu ialah persediaan. Itu hadis ayat Quran datang dengan penyaksian. Alhamdulillah dari sudut kereta pun semua, alhamdulillah. Mudah. Satu, sudut duit yang orang risaukan pergi ke amanah raya apa, kamu tak berlaku lah. Kamu lambat kalau buat sedia mati tu, seminggu bawa buat sedia mati, keluarkan habis duit dalam bank. Urusan-urusan kaitan tabung haji apa semua, keluar lebih kurang 100k tu, dapatlah kamu cash kan, lebih kurang. Lepas tu baru buat sedia mati, kemudian blok lah kan semua kan, blok lah semua rezeki. Jadi kemudian banyak juga ada sikit kereta di Lambor ni, rupanya udah dijualnya dia. Dia tahu kelang-kelibur orang, seorang Sarawak, seorang Sabah, seorang ngira itu ini. Apanya kebun di Lambor tu pun habis dijualnya. Itu pelik. 2 tahun dulu akhir dia beli kereta cash untuk adik tu, sebab semua adik-adik semua ada kereta. Adik yang balik Mesir ni rezeki lambat, apa punya kerja pun tak dapat kan. Excellent belajar tapi haram kerja. Dia tahu tak 3 tahun dari apa siang kamu nak ngajar itu ngajar ini semua. Apa beli motor, beli kereta ni nanti kita tukar nama. Aku mati ni kamu tukar nama kamu. Betul-betul dia beli cash. Kamu bertanya banyak duit orang tu ni. Cash, kereta beza, kereta apa? Bukan beza. Pro 2 apa Proton apa? Kereta macam lawa sikit sekarang ni belakang. Bukan Tifa, Proton. Tak ingat Proton apa dah. Persona yang baru, lawa cantik belakang kan. Belinya cash. Belinya cash. Mana pun, apa yang timbang apa Zara ni? Apa kamu dah jual?
Patutlah banyak nampak orang kan. Jadi itulah. Patut tanya orang lain ada ke dia ada negara tak ada, dah habis dah semua. Punya dah selesaikan semua kan dia. Cuma wasiat apa semuanya tak ada. Pernah disebut aku tak ada kerja buat wasiat-wasiat. Aku dah hantar komen mengaji jauh-jauh, bergaduh juga lantak komen. Komen nak bagi aku kena pukul dalam kubur tu kau bergaduh. Dia kata itu je pesan dia. Nak nulis siapa-siapa tak. Jadi alhamdulillah lepas mati pun kemudian adik pun senang-senangnya ngurus. Itulah tujuan kita katakan bila sebut tentang hakikat kematian, yang paling penting bagi kita persediaan. Setiap orang ada dia punya bidang, ada dia punya sebab, ada keadaan dia. Saya cerita ni pengalaman diri lah. Orang lain Allah lah. Ada yang kadang-kadang duitnya banyak, jadi bapaknya kena bijak lah dalam buat penentuan apa-apa. Ni soal kematian. Dia tahu harta dia sekian-sekian banyak ini. Buat list, buat listing, buat apa. Beza dengan pak mentua saya gitu. Setiap kali pergi musafir, setiap tu wasiat bagi anak. Saya tahu setiap kali musafir rezekinya betul-betul sekali berjalan luar negara dengan bapak tu pergi umrah, pergi Turki, pergi apa rezeki kan. Pak tu itu rajin jalan kaki jalan, pergi Endon, pergi ni pergi. Sebelum jalan saya ada satu dia punya sidang dia tu. Panggil semua adik-adik kumpul. Ni nak naik kapal terbang ni. Ada kotan tu, tengok kotan ni dah tulis semua. Apa-apa yang jadi buka je beg ni ya. Itu apa Zara? Itu pak mentua. Agamnya macam tu pula. Tapi bagi saya ada Quran menyatakan demikian. Tak salah kita bertindak apa itu. Itulah maksud orang yang memahami betul asas kematian. So saya tanya adik-adik, pernah tengok ke surat-surat yang ada? Gila nak buka beg nya. Nak tahu siapa dapat. Tak ada. Tapi dia buat setiap kali musafir. Orang tu betul-betul faham. Jadi kita ni semua orang kena bersedia kat orang tu. Dua saksi adil yang dinyatakan demikian itu dia ni. Mungkin Pak Zara tu, Pak mentua ni dia ada orang yang menyaksikan tu, dia panggil Pak Zara ke anak saudara yang dihormati ke apa semua buat. Ya. Maka sebab itu last sekali yang terakhir, para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, itu lalai dalam menghadapi kematian. Itu lebih takut. Kita tahu dah mati ni insting Allah akan bagi, persediaan apa bagi, tapi lalai juga. Itu lebih takut daripada kita berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian serta meninggalkan amal soleh. Ya Allah, ini paling takut pada kita. Cerita bab mati, tapi amal soleh rupa itu juga yang merupakan bekalan selepas kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesanan antara serta pelajaran bagi orang berfikir. Dalam satu riwayat diceritakan oleh Rasulullah, "Lau annal baha'imal ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akalta binha saminan." Ya Allah, kata tu ada haiwan ni mengetahui kematian seperti yang kamu semua tahu, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Itu dia. Sampai tahap tu. Tu haiwan. Okey. Diceritakan bahawa ada seorang Arab Badui mengelilingi untanya telah mati. Dia memuji-muji unta tersebut sambil berfikir apa yang berlaku pada untanya itu. Dia kemudian berkata, "Mengapa kamu tak bangun padahal anggota tubuhmu masih baik dan sempurna? Apa yang berlaku padamu? Siapa yang menahan gerakmu? Siapakah yang akan membangkit kamu?" Akhirnya orang awak itu meninggalkan untanya yang telah mati. Dia amat heran memikirkan keadaan unta tersebut. Wallahu alam. Jadi inilah hakikat. Nak bagi tahu pada kita, kuat ke, lawa ke, segak ke, keupayaan ke, hebat ke kita, kehidupan kita ni ada punya kuncinya. On off ni dipegang oleh Maha Kuasa. Maksud kita yang bercakap hari ni. So disangkakan kita sihat walafiat, tak tahu bila mati, tak tahu, tapi hakikatnya walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu prinsip mati. Tiap-tiap orang umat ni akan bertemu ajal, kematian. Fa idza jaa ajaluhum, bila mari ajal tu la yastakhiruna, tidak lambat satu saat atau tidak cepat satu saat. Dia datang exactly top, matilah. Jadi persoalannya apa persediaan, itu saja. Wallahu a'lam. Soalan target nombor 80. Silakan. Akan datang sambung insya-Allah. Silakan, apa soalan-soalan yang ada? Bismillah. Tanda muka surat 15. Ada soalan? Tanya. Tak ada. Bab mati ni orang tanya ke terima? Sebab takut mati ya. Yalah, cerita mati ya. Siapa suruh baca kitab mati? Cerita bab mati je lah. Setuju lagi Raja Montin. Kalau Raja Hari mati, kalau minta pula sebulan 2 kali 3 kali lagi cepat masa mati tu. Maknanya sebelum mati lagi biasanya bukan biasa, maknanya pengetahuannya lagi 100 hari dah ada isyarat mati.
Saya orang tu nak mati. Ya. Kita lah rasa. Yalah, orang tu rasa lah. Kalau dia tahu. Hmm. Kalau dia tahu. 100 hari, 40 hari, Hmm. seminggu, Hmm. 3 hari. Hmm. Itu ada. Adalah perbahasan ulama bicara soal itu. Persiapan. Okey. Jadi maknanya kalau dia faham, dia tahu, dia dah 100 hari lagi nak mati, dia tahu dah 100 hari. Dia kena kuat kalau dengan persediaannya itu, amal solehnya ditingkatkan. Sebab apa? Kacamata manusia walaupun diberikan insting-insting tu, tapi atas dia tetap nak buat kemungkaran, tetap nak buat ingkar. Itu biasa manusia. Bukan bila diceritakan apa yang berlaku pada orang tu dapat rasai, menjamin dia buat elok. Maksudnya, maksud saya, dia boleh, dia dapat mengetahui masa mati dia tu. Daripada 100 hari, turun 40 hari, turun seminggu, turun 3 hari, Okey. turun pada hari apa dia mati pun, semua pun dia tahu. Dia dapat rahsia tu lah. Ya. Dia tahu ilmu tu, biarlah orang dulunya pakai ilmu lah tu. Kita tengok kitab kematian ni, mungkin dapat kita tahu. Wallahualam. Saya pun bila nak bicara macam mana apakah 100 hari tu kita akan dapat tahu, oh dah tiba 100 hari aku. Boleh jadi mungkin kita pun tak perasan. Boleh jadi kita pun tak perasan. Tetapi pada hemat para ulama, bila mana petunjuk-petunjuk tu, kepelikan berlaku dalam tempoh yang demikian, menunjukkan barangkali tu. Contoh hari ni paling senang, ulama buat hukum tu berasaskan patutlah dalam tempoh seminggu dulu kerja dia cakap nak mati je, tolong doakan dia. Maka itu menzohirkan, orang menyerlahkan lagi ketepatan insting tu. Dia rasa, kita tak tahu. Kita kata mudah-mudahan baik. Wallahualam, mungkin kalau Allah Ta'ala beri kelebihan dan kebaikan buat kita, Allah lorongkan demikian. Mungkin insting bapak saya tadi tepat, sehingga persediaan dia buat sehingga kami mati clear. Yang sedih sikit pada mak lah, mak dia dah buatkan siap-siap, tapi dia sorok dalam punjut kain batik. Kemudian dah urut A to Z apa semua, apa memang baru tahu punjut tu dah buat semua. Tapi masa tu aspek mak tak buat untuk diri dia, sebab dia sendiri orang yang murah, rompai mati. Benda tu biasa mungkin simpan dalam bilik. Allahualam. Cuma itu wallahualam, kalau mungkin nanti dengan berkat kebenaran dan juga berkat kita baca penghayatan kita ada, boleh kita sedar insya-Allah itu semua rezeki Allah bagi pada kita. Rezeki Allah bagi pada kita. Yang penting kita tak tahu ajal kita. Okey, wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. يا رب. Dalam apa?